But my point, saja point hari ni, kita punya hutang negara adalah tinggi dan sudah melebihi 40 lebih peratus. Kita punya perlembagaan says, our constitution, perlembagaan kita kata tak boleh, hutang tak boleh lebih daripada 55% daripada GDP. Our perlembagaan cakap jangan berhutang lebih daripada 55% daripada GDP. Kalau Melayu KDNK. Tapi kita sekarang sudah 54%. Dulu Ida Jala kata 1919 kita akan bankrupt, which is very true. Kita kalau tak kena gaya, kita akan jadi negara yang bankrupt. Tetapi kita boleh selamat negara kita daripada bankrupt kalau kita, nombor satu, kita ikut apa AG punya recommendation cukup. AG is a person with integrity dengan professional dan tinggi. Our AG. Dulu kita ada AG nama Tan Sri Ahmad Nordin, AG. Sebelum tu dia jadi State Financial Officer Pahang. Dia jadi State Financial Officer Pahang. State Financial Officer Pahang ada reserve 200 juta. Itu je. Why? Pasal kita ikut itu pandangan AG. Tapi sekarang awak tak ikut AG punya pandangan. Kita ada AG yang kerajaan nanti agung yang bagi watika, tapi kita tak ikut. Tiap-tiap tahun serupa saja masalahnya. So I throw a challenge. Saya nak cabar kerajaan Malaysia. Tahun depan kita mau zero SIPA, zero wastage, kerugian zero, SIPA pembaziran. Kita mau SIPA zero, ketirisan. Janganlah bagi projek tender projek you kasih negotiated, lepas itu dah ada negotiated harga lebih tinggi daripada harga yang dianggarkan. Dan saya juga cadangkan kalau kita ikut AG punya pandangan, hari ini kita ucap, you can say lah, saya sebagai pembangkang, saya ucap tahniah kepada kerajaan kerana boleh turunkan dia punya defisit kepada 3.3%. Ucap tahniah 3.3%. Tapi kalau kita patuh, kita ikut apa yang AG punya recommendation, boleh jadi kita hampir itu balance budget. Kalau kita ikut patuh betul-betul, we may come to almost balance budget. Hari ini saya nak katakan, maknanya kalau kerajaan betul-betul responsible, bertanggungjawab, dia kena ambil pandangan AG, follow, take satu lagi tadi saya ucap tahniah dapat kena turun itu defisit pada 3.3%. Saya ucap satu lagi tahniah pada kerajaan, tubuh satu jawatan kuasa dipengusikan oleh Ketua Setiausaha Negara untuk follow up dengan recommendation of AG. Itu good. Tapi saya rasa ini Ketua Setiausaha Negara, dia mesti bekerjasama dengan Auditor General, dengan Public Accounts Committee Parliament, dan dengan SPRM. KSN kena bersama-sama dengan ini institusi macam Ketua Setiausaha Negara mesti kerjasama dengan SPRM, Rasuah Menihal, kemudian dengan Auditor General yang mengetahui mana kelemahan kerajaan, dan yang ketiga dengan Public Accounts Committee yang dipengusikan oleh Datuk Jazlan, Ahli Barisan Nasional daripada Pulai atas silap saya. 2. Perkara yang 3, kita punya revenue, pendapatan kita, hasil kita ada increase tiap tahun. Tapi dia punya increase tu dalam 10, 11, 12% revenue. Dia tiap tahun naik 10% ke 11% ke 12%.
Tapi kita punya operating expenditure, dia perbelanjaan ada dua, operating dengan development. Jangan cakap pasal development lagi, operating expenditure, perbelanjaan mengurus saja, naik dengan kadar lebih tinggi daripada revenue. You tak kira lagi apa ni perbelanjaan pembangunan, development, tak kira lagi. You kira operating expenditure, perbelanjaan mengurus saja, dia punya kadar peningkatannya lebih tinggi daripada kadar peningkatan revenue atau hasil. Itu bahaya. Dia graf macam ni yang ni mengejar. Lama-lama satu hari expenditure will be greater than operating expenditure. Nak bayar gaji pun pendapatan tak cukup nak bayar gaji. Kalau kerajaan tak jaga, satu hari pendapatan kerajaan tidak cukup membayar gaji ataupun untuk membiayai perbelanjaan mengurus. That is the technical word. Now, lagi satu bahaya. 35 hingga 40% daripada revenue. See? The biggest revenue earner is Petronas. Petronas contribute 35 sampai 40% daripada hasil negara. Which is very dangerous. Hari ini minyak dah turun. Di Amerika hari ini minyak dah turun. Hari ini minyak turun lowest dalam tempoh masa 5-6 bulan. The lowest price hari ini. Ini bahaya. Maknanya kita bergantung semata-mata atas minyak. Dan minyak diusahakan oleh Petronas. Nah, saya nak cadang kepada kerajaan supaya kerajaan Petronas minyak ni is harta rakyat. Minyak ni harta rakyat. Dan Petronas mesti diletakkan accountable to the rakyat. Petronas mesti accountable to the rakyat. Dan bagi saya, dia mesti diletakkan di bawah Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia maknanya Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Saya ulang, Petronas mesti diletakkan bawah Parlimen, iaitu di bawah Agong, bawah Dewan Negara, Dewan Rakyat. Kalau dia tanya mengapa, sebab Petronas is very important. Nombor satu, dia mengendalikan minyak. Minyak itu adalah hak rakyat, rakyat punya. Minyak itu milik rakyat, milik negara ini, milik rakyat ini. Nombor dua, minyak kita bergantung amat besar kepada minyak dari segi sudut hasil negara kita. 35% to 40% is contributed by Petronas money. So kita mahu Petronas berjalan dengan betul-betul supaya kalau anything happens to minyak, we are gone, we are finished. Satu lagi, saya nak cabar kerajaan Malaysia. I want to challenge them not in a negative sense, positive sense. Nak cabar. Tak boleh lagi dah big skandal. Dulu kita ingat skandal apa tu, PKNZ. Before that BMF dulu. BMF kita rugi berapa bilion rugi. Ini duit bukan duit tok kita, bukan duit siapa, duit rakyat ni. Bukan duit Perdana Menteri, bukan duit menteri sana menteri sini. BMF dulu rugi bilion. Kemudian kita datang dengan apa ni, PKFZ. PKFZ berbelas bilion rugi. Ada orang kata dah you tak happy ke dengan apa ni Lim Yong Sik lepas? No. Lim Yong Sik is a different matter. Itu court the matter. Dia lepas, I am happy. You know, orang kata you mau hantam Lim Yong Sik. No. We are not going to hantam Lim Yong Sik. But we are concerned about the missing billion duit PKFZ rugi. Siapa yang buat ini rugi ni? PKFZ billion. Before that, you ingat itu peristiwa itu Jambatan Bangkok, the Crooked Bridge to Singapore, we lost billions also there. So if this type of losing, tiap-tiap tahun billion ini yang bankruptkan negara kita. Kerugian macam inilah yang membankruptkan negara kita. Bila bankrupt, siapa susah? Rakyat susah. Bila negara rakyat bankrupt, you must put it in point.
Rakyat susah sebab apa? You nak import barang tak boleh, you mau pinjam bank tak boleh. Negara bankrupt. Macam kita lah, kalau kita dah bankrupt, you jumpa kalau you bankrupt, pergi pinjam bank. Boleh tu? Sorry, awak dah bankrupt. Nak tanya pilihan lain, sorry, awak dah bankrupt. Macam tu, dah. Jadi kita nak apa ni lah, supaya apa ni, satu apa pembaharuan lah dalam sikap kerajaan. Dan ambillah poin akhir lah, kita tak banyak sangat kata itu juga. Kalau kita boleh ikut selamatkan duit dengan apa dicadangkan oleh Auditor General, kita mungkin boleh selamat 20 bilion, 30 bilion lagi. Boleh selamat 20 bilion, 30 bilion our revenue, kita punya apa, dapat close the gap between apa ni, pendapatan hasil dengan perbelanjaan.